Hai, salam sejahtera, selamat malam. Sekarang pukul 9 lebih. Okey, jadi video ini adalah berkaitan dengan tajuk tingkatan 4 bab 6 asid base dan garam, kertas 2 bahagian B. Soalan 1. Okey, jadual menunjukkan apa ini nilai LAI, nilai pH bagi asid nitrik dan asid etanoik. Kepekatan dia sama, asid nitrik nilai pH dia 1, asid etanoik nilai pH dia 6. Okey. Jadi, berdasarkan jadual terangkan mengapa terdapat perbezaan pada nilai pH. Jadi, kita boleh bandingkan nilai pH dulu. Okey, iaitu nilai pH asid etanoik lebih tinggi daripada nilai pH asid nitrik. Kadang-kadang ada markah, kadang-kadang tak ada markah. Tak apa, kita bandingkan juga. Okey, konsep yang kita perlu ada adalah kalau satu itu kita kata adalah asid, tapi asid apa? Asid kuat. Betul? Konsep ini sangat penting. Jangan salah. Kemudian 6 ini dekat dengan 7, dia asid juga tapi asid lemah. Okey. Okey, jadi yang lain fakta belajar kena hafal untuk dapat jawapan. Asid nitrik adalah asid kuat, asid etanoik adalah asid lemah. Apakah maksud asid kuat? Mengayun lengkap di dalam air menghasilkan ion hidrogen yang berkepekatan tinggi. Manakala asid lemah mengayun separuh di dalam air menghasilkan ion hidrogen yang berkepekatan rendah. Akhirnya semakin tinggi kepekatan ion hidrogen, semakin rendah nilai pH dia. Okey, semakin tinggi kepekatan ion hidrogen, semakin rendah nilai pH dia. Okey, 5 markah. Okey. Baik, soalan B. Satu eksperimen telah dijalankan untuk menentukan kepekatan asid sulfurik. Minta maaf. Jadual menunjukkan keputusan pentitratan antara 25 cm padu larutan natrium hidroksida, kepekatan dia 0.1 dengan asid sulfurik. Pertama, tuliskan bersamaan kimia seimbang bagi asid sulfurik dengan natrium hidroksida. Saya padam dulu. Okey. Jadi asid sulfurik H2SO4 belajar sudah hafal, saya sudah bagi kuis, betul tak? Natrium hidroksida NaOH. Okey, jadi Na kahwin dengan SO4, jangan tulis NaSO4 please. Jadi jawapannya adalah Na2SO4. Lepas itu air akan dihasilkan H2O, garam dan air penyusulan. Seimbangkan bersamaan kimia ni, Na ada 2, kita letak 2 di sini. Jadi 2H, 2H ada 4H, kita letak 2 di sini. Seimbang, 2 markah. Hitungkan kepekatan asid sulfurik. Okey, kita dikendaki hitungkan kepekatan asid sulfurik. Langkah 1, tentukan isi padu purata asid sulfurik dulu. Okey, bagaimana kita nak tentukan purata dia? Di sini ada 2 langkah. Langkah 1, kita kena dapatkan isi padu asid sulfurik yang dapat daripada eksperimen. Okey, susah sikit ni. Okey, jadi kita tentukan bagaimana? Okey, 12.80. Tolak saja. Okey, sekejap saya cepat sikit supaya tak buang masa. Ceng. Okey. Baik. Okey, tolak dapat jawapan. Jumlahkan ketiga-tiga bahagi 3. Jadi dapat isi padu isi padu purata asid sulfurik yang kita gunakan. Lepas itu kena buat kiraan. Okey, jadi langkah 1 ini cara lain. Okey. So dia ada 2 cara untuk menentukan, untuk mendapat jawapan untuk ini. Okey, saya dalam video ni saya tunjuk dua-dua cara supaya belajar 2 cara ini. Okey, jadi persamaan kimia kita salin dulu, copy paste. Kemudian letakkan maklumat yang diberikan dalam soalan. Contoh 12.77 asid punya. Okey, lepas itu apa lagi yang kita ada? Okey, jadi asid sulfurik tengok atas. Di sini 25 larutan natrium hidroksida 0.1. Copy ni dulu.
Okey. Okey. 25 natrium hydroxida punya, cut, paste. NaO punya, 0.1 kepekatan pun sama, NaO punya. Okey. Jadi sekarang hitung kepekatan asid sulfuric. Kita nak hitung kepekatan dia. Tanda soal. Okey. Okey, jadi ada dua cara penyelesaian di sini. Satu adalah cara yang kita guna biasanya tok. Ingat tak? Ini darab ini darab ini. Okey. Baik, kita tunjuk cara yang kita biasa guna dulu. Saya insert satu text box. Okey. So, kita tutup dulu cara yang kedua. Jadi ingat tak? M darab dengan, boleh? M darab dengan 12.77 sama dengan, tak ada nombor depan, 1. Kemudian, 0.1. Mana lagi? 0.1 darab dengan 25 sama dengan, depan ada nombor 2. Okey, jadi inilah nisbah yang cara kita gunalah selalunya. Okey. Then lepas tu darab silang 2 naik atas. 0.1 darab 25 kemudian naik atas darab 1. Akhirnya kita akan dapat jawapan M sama dengan yang diberikan jawapannya, iaitu 0.10. Dapat jawapan ni. Baik, ini cara yang biasa kita guna. Okey, selain cara ini, saya tunjuk cara kedua, iaitu pertama, kita boleh tentukan bilangan mol untuk NaO, iaitu MV per 1000. Dapat bilangan mol dia dulu. Lepas itu, kita tengok nisbah dia. 2 mol NaO nisbah kepada 1 mol H2SO4. Maka, 0.025 mol, 2 menjadi 1. Jadi dia bahagi 2. Jadi 0.0025 bahagi 2 dapat 0.00125 mol untuk asid sulfuric. Jadi akhirnya bagaimana dapat jawapan akhir ini? Dia guna balik formula asal dia, iaitu N sama dengan MV bahagi dengan 1000. Okey. N adalah bilangan mol dia, sudah ada, iaitu 0.00125 dan M kepekatan dia kita tak tahu, dan V isi padu asid sulfuric, yes, kita tahu, iaitu 12.77. Okey, akhirnya bahagi 1000 darab dan 12 pindah menjadi bahagi 12.77. Akhirnya kita akan dapat jawapan yang diberikan lah, iaitu ini 0.10. Akhirnya kita dapat jawapan ni. Okey, ini cara 2. Jadi ada 2 cara, 2 cara untuk dapat jawapannya. Okey. Soalan C. Seorang pelajar telah menjalankan 2 eksperimen untuk mengkaji sifat keasitan bagi hidrogen klorida. Jadi formula hidrogen klorida adalah HCl. Jadi pelajar mungkin tertanya-tanya, HCl bukan kita namakan dia asid hidroklorik, betul tak? Jadi sebenarnya sebelum HCl larut dalam air, kita namakan dia hidrogen klorida. Kalau HCl sudah masuk ke dalam air, barulah dia menjadi asid hidroklorik. Jadi apakah pelarut X yang mentol menyala, gelembung gas terhasil? Jadi X ini sebenarnya adalah air. Yes, okay. Ingat, asid mengayon dalam air. Hidrogen klorida memerlukan air. Baru boleh bertindak balas dengan zinc dan juga mengkonduksi elektrik, mentol menyala. Okey, apakah pelarut Y? Jadi pelarut Y adalah propano kering. Kita ikut buku teks. Okey, cadangan pelarut X dan pelarut Y. Jadi X adalah air, Y adalah propano kering. Terangkan perbezaan. 10 markah. Cantik. Okey, jadi kita terangkan yang ada air dulu. Dalam pelarut X ataupun dengan kehadiran air, HCl boleh mengayon dalam air menghasilkan ion hidrogen. Ion hidrogen ini menyebabkan HCl, hidrogen klorida, menunjukkan sifat keasitannya.
Ion H+ ini akan bertindak balas dengan zinc untuk menghasilkan gas hidrogen. Ini persamaan kimia dia. Okey, dan seterusnya dalam ion hidrogen juga dia bebas bergerak untuk mengalirkan elektrik. Ini yang menyebabkan mentol menyala. Boleh tambah belakang, mentol menyala. Dalam pelarut Y pula, dia tak ada air. Jadi asid masih wujud dalam molekul. HCl tidak boleh mengayon dalam pelarut Y. Akhirnya tiada ion hidrogen, tak ada sifat asid. Jadi tiada ion hidrogen, tiada ion yang bergerak secara bebas untuk mengalirkan elektrik. 10 markah. Banyak. Okey, jadi selesai soalan 1. Kita teruskan dengan soalan 2.